Assalamualaikum semua, welcome to my channel. Thank you kepada semua yang telah memberikan sokongan kepada channel aku ni, so that channel aku ni boleh berjaya kat YouTube. I really appreciate support guys. Thank you for your support. Teruskan lagi sokongan korang. Road to 5k, road to 10k. Korang semua memang terbaik guys. So hari ni kita back to true crime punya episode ataupun true crime punya content, di mana aku akan share satu kisah yang aku baru sahaja tengok dekat Netflix. Dan kisah dokumentari kan, ia adalah satu dokumentari yang paling baru, yang baru sahaja keluar dekat Netflix, tak silap aku awal bulan Julai kot. Okay, dan aku boleh kata dia punya dokumentari untuk kisah ni kan boleh menimbulkan beberapa ataupun pelbagai perasaan tau. Okay, if korang belum tengok, dipersilakan untuk tengok, sebab bila korang tengok tu memang macam-macam unsur-unsur perasaan yang akan timbul Okay, kesian ada, marah ada, confused pun ada, macam-macam lah. Jadi dokumentari ini dia bertajuk My Daughter's Killer. Okay, kat situ pun dah tahu dah berkenaan apa kan. Jadi kisah ini dia mengisahkan tentang seorang perempuan yang bernama Kalinka Bombersky. Kisah ini memang ngeri, memang menyayat hati guys. Dan ia juga menceritakan tentang bagaimana kasih sayang seorang bapa terhadap anak perempuannya itu bertukar menjadi satu obsesi yang membebankannya selama 30 tahun selepas anak remaja dia itu ditemui mati di atas katil dia. Tetapi apabila bapa dia ni yang bernama Andrei Bombersky bertekad untuk mendapatkan keadilan untuk anak perempuannya itu, pencariannya itu tidak lama kemudian telah mendedahkan pelbagai benda yang memang tidak disangka-sangkakan. But apa yang telah berlaku kepada Kalinka Bombersky? Siapakah pembunuh dia? Di manakah pembunuh dia? Itu semua akan terjawab dalam kisah True Crime pada hari ini. Macam biasa, nama aku Nas, and I am your True Crime Storyteller. Kalinka Bombersky, kita berlogat Eropah hari ni Okey, Kalinka Bombersky adalah anak sulung kepada Andrei dan juga Daniel Bombersky, dan dia telah dibesarkan di Toulouse, Perancis bersama ibu bapanya dan juga seorang adik lelaki yang bernama Nicholas. Cuma yang menyedihkannya adalah kehidupan Kalinka berubah apabila ibu bapa dia itu mengalami satu penceraian yang begitu pahit selepas ibunya telah menjalinkan hubungan sulit bersama jiran dia, iaitu seorang doktor yang bernama Dieter Krombach. Dieter Krombach berasal daripada Jerman. Jadi selepas perpisahan ibu bapa dia, Kalinka dan juga adiknya tinggal bersama Daniel dan juga Dieter di Lindau, Jerman bersama dua orang anak Dieter sendiri yang bernama Boris dan juga Diana. Kisah ngeri ataupun kisah kegelapan Kalinka bermula dekat sini guys, iaitu pada 10 Julai tahun 1982. Kalinka Bombersky ditemui mati di rumah, tetapi tidak lama kemudian ia menjadi jelas bahawa dia telah meninggal dunia selepas paramedik menyedari bahawa tubuh badan dia itu berada dalam keadaan kaku, ataupun dalam istilah medikal ni ia bermaksud dalam keadaan rigor mortis. Cuma kan guys, plot kejadian itu jadi lain macam sikit tau apabila bapa tirinya itu, seorang doktor Jerman yang terkenal yang bernama Dieter Krombach ni kan, mengaku dia telah menyuntik Kalinka dengan kalsium dan juga zat besi, di mana dia percaya bahawa pada time tu Kalinka sedang mengalami stroke haba ataupun heat stroke. Tetapi ia telah menimbulkan banyak keraguan, sebab iron ataupun zat besi dan kalsium biasanya tidak digunakan untuk merawat stroke haba, dan lagi satu, pada time tu cuaca dekat sana tak cukup panas untuk membuatkan seseorang itu mengalami stroke haba. So dekat sini memang banyak persoalan telah ditimbulkan Tetapi bukan itu sahaja, terdapat bukti serangan seksual ditemui semasa bersiasat Kalinka, dan ia juga telah dilaporkan bahawa Dieter Krombach hadir semasa bersiasat.
Tetapi hanya untuk mengenal pasti mayat Kalinka sahaja, kemudian dia telah keluar daripada bilik otopsi. Macam pelik, kenapa dia buat macam tu kan? Dia kan adalah seorang doktor yang terkenal, and lagi-lagi dia ni adalah seorang surgeon ataupun pakar bedah. So macam pelik dekat sini guys. Bedah siasat bukan sahaja mendedahkan kecederaan pada kemaluan Kalinka dan juga pada lengan, kaki dan juga tekak dia tahu. Okey, tetapi terdapat perincian yang paling membimbangkan daripada keseluruhannya adalah kemaluan buah pinggang dan juga rektum gadis remaja itu telah dikeluarkan, dan itu bermakna ujian lanjut tidak dapat dijalankan. Dan yang heran and macam agak seram sikit adalah apabila organ-organ Kalinka itu tidak pernah ditemui. Wow, apa pula mangkuk ayun ni dah buat Dieter Krombach pada mulanya telah ditangkap tetapi segera dibebaskan disebabkan bukti yang tidak mencukupi, dan dia pun telah kembali bekerja. Dan 3 tahun selepas bedah siasat Kalinka, bapa dia, Andrei Bombevsky, akhirnya menerima butiran-butiran tentang bagaimana anak perempuan dia itu meninggal dunia, iaitu akibat keracunan daripada suntikan yang diberikan, bukannya strok haba. Dan segala bukti serta segala sampel daripada otopsi Kalinka telah dirahsiakan oleh Dieter guys. Jadi disebabkan itu Andrei dia telah membuat satu kesimpulan bahawa Kalinka itu sudah pasti dibunuh oleh Dieter Krombach, doktor Jerman yang terkenal itu. Tetapi menurut pihak berkuasa Jerman, tidak ada bukti yang mencukupi terhadap Dieter dan mereka juga tidak mempersoalkan doktor tersebut dan juga motif dia. Dan lagi satu, dekat Jerman ni kan guys, seorang doktor itu ibarat macam tokoh tau. Sentiasa disanjung tinggi, sentiasa orang akan respect doktor-doktor dekat sana. So tak mengejutkan bila ramai pihak yang berkata Dieter Krombach ni takkan buat perkara-perkara yang terkutuk macam tu. Macam Andrei juga dia telah mencetak 5,000 keping risalah, dan daripada tempat tinggal dia itu di Toulouse dia pergi ke Lindau, Jerman. Dan pada ketika itu dekat Jerman sedang ada beer festival tau. So dekat tengah-tengah bandar Lindau tu memang dipenuhi dengan puluhan ribu orang yang sedang menyambut festival tersebut. Ramailah duk minum-minum kan, mabuk bagai semua kan. So memang kecoh lah, memang bersepah lah orang kat sana kan. Jadi dia telah mengedarkan risalah yang dicetak itu kepada orang ramai, termasuk orang-orang di dalam kafe dan juga kedai-kedai di kawasan tersebut. Dan apakah yang ditulis dalam risalah tersebut? Andrei ada meninggalkan pesanan yang berkata, ada penjenayah yang tinggal di Lindau. Dia adalah seorang doktor perubatan yang bernama Dieter Krombach yang telah membunuh anak kesayangan saya Kalinka. Dan juga banyak rujukan dalam laporan perubatan mengenai kelakuan seksual, tetapi masalah ini tidak ditangani. Mengapa? Jadi saya secara terbuka meminta agar keadilan akhirnya ditegakkan. Kemudian tak lama selepas itu, anak Dieter yang bernama Diana sampai bersama pihak polis terus menangkap Andrei dan bawanya ke tahanan, dan dia telah disoal siasat dan kemudian dia dibebaskan pada hari yang sama. Pada masa itu Andrei ni dia memang dipandang teruk guys. Okey, dan ramai yang fikir si Andrei ni dah gila tau. Macam kau ni nak tuduh melulu kan, tak ada bukti bagai semua kan. Memang semua anti dengan si Andrei ni guys. Macam apa benda lah guys kan. Kesian lah si Andrei ni pada time tu Tetapi untuk diri Andrei, memang tiada langsung keraguan bahawa Dieter Krombach telah membunuh anak dia, dan tiada keraguan juga yang dia akan berhenti untuk mendapatkan keadilan ke atas kematian anak kesayangan dia itu. So dekat sini lah usaha Andrei selama 30 tahun untuk mendapatkan keadilan untuk anak perempuannya bermula. Let the game begins. Nampak? Selepas yakin bahawa Dieter bersalah membunuh Kalinka, Andrei mula mengikuti lokasi doktor tersebut, memastikan dia tahu di mana dia berada pada setiap masa tau. Dia memang follow guys, siap dapat ambil gambar semua kan. Kemudian pada Mac tahun 1997, Dieter telah dirampas lesen perubatannya dan dijatuhkan hukuman gantung 2 tahun selepas dia didakwa telah merogol seorang pesakit di bawah umur 16 tahun di pejabat dia. Tak boleh belah lah doktor macam ni
Kau sepatutnya jaga kau punya patient, pesakit. Tapi ini tidak. Mengambil kesempatan ke atas dia punya pesakit, lagi-lagi bawah umur pula tu guys. Ui, setan betul lah jadi ya. Walau bagaimanapun, selepas berjaya melarikan diri daripada jenayah hari itu, Dita secara rahsia terus bekerja sebagai doktor locum ataupun dalam bahasa hospital ni sebagai staf sambilan lah ataupun part time. Walaupun pada time tu dia tidak mempunyai sebarang lesen pun guys. Tetapi pembohongan dia itu tidak lama kemudian mula menghantuinya apabila wanita-wanita lain tampil ke hadapan juga telah menuduhnya memberikan dadah dan juga merogol mereka semasa berada dalam jagaan dia. Dan kalau korang tengok dokumentari ni kan, ataupun kepada yang nak tengok kan, mesti korang tahulah part ni Okey, sebab ada salah satu bahagian yang paling mengejutkan lah dalam dokumentari Netflix tu adalah bila seorang sedang interview dengan si Dita Krombak ni. Memang rare lah footage tu Okey, so dekat situ kan interview tu dia ada tanya tentang mangsa rogol si Dita Krombak ni tau. Okey, tetapi jawapan si Dita Krombak ni dia seolah-olah macam dia sedang mengejek mangsa rogol ni guys. Jadi apakah yang telah dikatakan oleh Dita semasa dia telah diajukan soalan daripada interview tu kan? Dita ada bercakap tentang mangsa rogol dia. Dia tidak pernah berkata ya, tetapi dia tidak pernah juga berkata tidak. Dan lepas itu dia gelak guys, dia gelak sinis weh. And then kemudian interview itu pula ada bertanya dekat si Dita ni berkenaan dengan bius yang telah diguna ke atas mangsa rogol dia. Dan Dita kemudian menjawab, mereka yang berdiam diri seolah-olah telah pun bersetuju. Tak boleh belah weh, aku serius mat. Time tu aku tengok macam kau ni kau ajak betul betapa setannya hati dia. Dan pada akhirnya Dita dia telah dipenjarakan pada Julai 2007 kerana beroperasi tanpa lesen. Bagaimanapun dia menjalani hukuman penjara setahun daripada 2 tahun hukuman dia itu dan telah pulang ke Germany. But itu belum lagi tamat cerita dia guys. Ada lagi kejadian yang telah berlaku dan part ni memang menarik lah bagi aku dalam dokumentari tersebut. Pada September 2009, Dita Krombak ditemui dibuang berdarah dan dalam berkeadaan lebam di luar balai polis Perancis dan juga berdekatan dengan bangunan mahkamah. Dan dia pada mulanya telah dibawa ke hospital untuk mendapat rawatan perubatan sebelum dimasukkan ke dalam tahanan ke atas kematian Kalinka Bombersky. Cuma persoalan dia, macam mana musibat ni sampai kat sana guys? Kau rasa di sinilah guys keazaman seorang bapa iaitu Andre untuk membawa pembunuh anak perempuannya ke muka pengadilan. Walaupun Dita selamat daripada pendakwaan di Jerman di mana dia telah diisytiharkan tidak bersalah guys di mahkamah Munich, tetapi dia adalah orang yang memang dikehendaki di Perancis guys. Jadi disebabkan itu, Andre dia telah meminta bantuan seorang pekerja bar yang lahir di Kosovo yang juga telah membesar di Austria yang bernama Anton Krasniqi bersama 2 orang gangster daripada Rusia untuk menculik Dita di Jerman dan bawanya ke sempadan Perancis di mana dia boleh dibicarakan atas jenayah dia. So sini dia menimbulkan satu persoalan yang kenapa sampai macam ni kan si Andre perlu buat untuk menangkap Dita Krombak. Sebab dekat Jerman guys, mangkuk ni dia memang selamat dan pengaruh politik dan juga status dia sebagai doktor yang terkenal adalah salah satu sebab nasib memang menyebelahi dia. Inilah guys, power, kuasa mesti boleh lepas punya lah. Bukan dekat Jerman je, dekat mana-mana lah. Tengok macam kat Malaysia ni, bertuah gila kan. Sebab banyak betul lah orang yang baik-baik ni kan. Yang ada kuasa semuanya baik-baik belaka mat. Jadi inilah orang kata last resort ataupun option yang terakhir untuk Andre buat untuk keadilan tentang kematian anak dia itu ditegakkan. Untuk si Anton Krasniqi ni kan, walaupun berat job dia tu yang telah diberikan oleh Andre, tetapi kan dia tidak mengambil sebarang bayaran untuk penculikan itu guys.
Dia hanya minta perbelanjaan dia lah, macam dia punya duit minyak ke apa, nak bayar dia punya 2 orang, dia punya geng dia ke apa kan. Itu saja guys. Dan dia juga ada berkata yang kenapa dia tak ambil pembayaran tersebut adalah sebab dia memang impress dengan keazaman Andre, iaitu sebagai seorang bapa akan buat apa sahaja demi menegakkan keadilan tentang apa yang telah terjadi kepada anak kesayangan dia itu. So dia pun respect dekat si Andre ni. Kau bayangkan, gangster pun respect guys. Bila, yelah orang kata seorang insan, iaitu seorang bapa, sanggup buat apa sahaja untuk anak dia, memang orang akan pandang respect guys. Mafia tak mafia, gangster tak gangster, they still respect. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Anton pada satu malam ni, lingkungan pada pukul 9 malam. Dia bersama 2 orang Rusia tersebut telah pergi ke rumah Dieter. Pada awalnya si Dieter ni dia tak ada kat rumah tau. Okey, tetapi tak lama selepas itu Dieter pulang ke rumahnya dan Anton bersama 2 orang geng dia tu tunggu dekat dalam kereta. Dia park betul-betul depan rumah si Kronbach tapi jauh sikit lah kat belakang kan, dalam tempat yang gelap kan. Jadi selepas si Dieter ni dah masuk rumah, mereka bertiga menuju ke pintu depan rumah Dieter dan Anton telah menekan loceng. Kemudian dia telah berganjak 4 langkah ke belakang daripada pintu rumah si Dieter Kronbach ni. Dan kemudian tak lama selepas itu Dieter dia telah membuka pintu dan Anton bertanya dalam bahasa Jerman, "Adakah awak Dieter Kronbach?" Dan Dieter pun dia menjawab, "Ya saya, apa kau nak? Malam-malam buta ni kau datang ni kan?" Sekali dalam sekelip mata guys, 2 orang Rusia itu yang sedang menyorok di tepi rumah Dieter datang terus menumbuknya dari belah kiri dan juga kanan. Dan kemudian mulut Dieter Kronbach ni diikat dengan kain dan untuk tangan dan kaki dia pula telah diikat dengan menggunakan tali kabel yang ketat, lalu dimasukkan ke dalam kereta Anton. Dieter pun jerit lah, tolong semua kan. Okey, tetapi jeritan itu memang tak kedengaran oleh sesiapa pada masa itu Dia memang meronta-ronta lah dalam kereta si Anton ni Okey, dan dia juga sempat merayu dan juga nego guys untuk tidak membunuh dia. Dia siap nego untuk bagi duit so that mereka akan bebaskan dia. Tetapi Anton berkata, "Kita orang takkan bunuh kau dan aku tak nak duit engkau. So kau duduk diam-diam sudah kat belakang tu dengan kawan baik aku 2 orang kat belakang tu." So perjalanan mereka pun diteruskan menuju ke sempadan Perancis. Dan pada malam itulah kali terakhir Dieter Kronbach berada dalam keadaan bebas daripada segala kejahatan yang telah dia buat. Jadi penculikan dia itu telah membawa ke situasi di mana dia ditemui dibuang di lorong belakang jalan berdekatan dengan balai polis dan juga bangunan mahkamah Perancis dalam keadaan cedera parah. Pada 22 Oktober 2011, Dieter Kronbach telah dijatuhkan hukuman penjara 15 tahun kerana menyebabkan kecederaan tubuh badan yang disengajakan sehingga menyebabkan kematian Kalinka Bombersky yang tidak disengajakan. Dia menjalani hukuman penjara 15 tahun selama 9 tahun sebelum dibebaskan atas alasan kesihatan pada tahun 2020. Dan lelaki berusia 84 tahun itu telah meninggal dunia sejurus selepas dilepaskan. Untuk Andre Bombersky yang kini berusia dalam 80-an masih lagi menetap di Perancis. Dan selepas merancang penculikan Dieter Kronbach, Andre Bombersky telah dibicarakan dan juga berdepan dengan hukuman penjara sehingga 10 tahun. Dan pembicaraan dia itu berlaku pada Mei 2014 di mana dia mengaku bahawa dia telah merancang untuk menculik Dieter Kronbach. Tetapi disebabkan dia telah membawa orang yang dikehendaki ke muka pengadilan memihak kepadanya walaupun didapati bersalah, Andre Bombersky dikenakan hukuman penjara yang ditangguhkan selama setahun. Manakala untuk Anton Krasniqi pula, dia telah mendapat 1 tahun penjara tetapi dia ada menegaskan bahawa dia memang tidak menyesal membantu Andre untuk mendapatkan keadilan untuk anak perempuan kesayangan dia itu yang bernama Kalinka Bombersky. Jadi itulah kisah My Daughter's Killer, sebuah dokumentari daripada Netflix yang baru sahaja dikeluarkan pada awal bulan Julai ni. Ia adalah satu dokumentari yang memang menarik guys, and macam aku cakap lah, dia menimbulkan pelbagai lagi
perasaan dalam cerita tu kan. Kalau kau nak tengok cerita tu kan, dia lagi detail lah. Macam aku ni, aku just the simplified version lah, di mana aku cerita detail-detail yang penting sahaja dalam kisah ni tau. Okay, tetapi kalau kau nak lagi detail dalam kisah ni kan, kau boleh tengok kat Netflix lah. Dalam sejam lebih lah, sejam setengah tak silap aku so basically dia akan cerita lah dari segi semua angle, semua aspek, orang-orang yang terlibat semua kan, adalah semua. And aku boleh kata memang best gila lah guys. Korang boleh tengok dekat Netflix. And jadi itulah aku punya konten untuk hari ni, konten true crime. Aku harap korang terhibur, dan aku dah minta maaf jika ada sebarang kekurangan ataupun kesilapan. I always look forward for next content for you guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. I will see you in the next premiere. Assalamualaikum. Bye bye.